Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Rebati. Okay, kita nak teruskan bab 13, modul 13 ni, perkongsian. Okay, sebenarnya kan simple je tau. Perkongsian ni dia sama je macam milikan tunggal. Tapi kerana milikan tunggal tu seorang, perkongsian ni kita kena berkongsi-kongsi. Okay, macam bab milikan tunggal, kita buat apur PKK untuk mendapatkan untung bersih, betul tak? So untung bersih tu dapat ke owner seorang. Settle masalah. Tapi bab ini kita belajar dengan lebih mendalam lagi. Sekiranya perniagaan itu adalah perkongsian, bila dah dapat untung bersih ataupun rugi bersih, kita kena bahagikan sama rata ataupun bahagikan mengikut nisbah yang dipersetujui kepada pekongsi-pekongsi. Itu je beza dia. Milikan tunggal dengan perkongsian. Nak agihkan untung atau rugi kepada pekongsi-pekongsi. Itu je dalam bab perkongsian. Ya, betul. Itu pengasingan untung rugi. Ni ya. Yang 13.2 tu akaun pengasingan untung rugi. Okey. Okey. Yang satu lagi 13.4 tu pembubaran perkongsian, itu subtopik seterusnya. Okey, untuk minggu ni cikgu nak masuk akaun pengasingan untung rugi. Akaun pengasingan untung rugi. Cikgu nak fokus ke akaun pengasingan untung rugi. Nak dapatkan untung atau rugi bersih untuk diagihkan kepada pekongsi ya. Pembubaran ni nanti subtopik seterusnya. Okey, so ramai yang tak berapa nak jelas berkenaan dengan perkongsian ni. Jadi kita tengok soalan subjektif nombor 1 Okey, untuk soalan subjektif ni, untuk soalan subjektif ni nombor 1 sekejap. Keluar pula. Kita tengok soalan dia. Joyah dan Jinab menjalankan perniagaan perkongsian Joji. Untung dan rugi dibahagikan sama rata. Dia dah bagi kat soalan sama rata. Untung dan bersih bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2010 adalah 30,000. Okey, ni dah bagi dah. Untung bersih 30,000. Soalan ni mudah. Tapi kita kena ambil kira modal joyah, modal jinab, faedah atas modal, faedah atas ambilan, faedah atas pinjaman, ambilan dan gaji pekongsi. Okey, item-item yang cikgu baru sebut yang warna kuning ni, ini adalah item-item dalam perkongsian. Betul-betul dalam perkongsian. Sebelum ni dekat milikan tunggal, ada yang ada, ada yang tak ada kan. Tapi ada yang item yang baru macam faedah atas modal, faedah atas ambilan, faedah atas pinjaman perkongsi, benda ni benda baru kerana dia adalah perniagaan perkongsian. Okey, gaji perkongsi juga. Okey, jadi kita kena kira. Lepas dah dapat untung, kita kena kira benda-benda ni. Modal, faedah atau modal ni ikut dia punya format yang bakal cikgu akan terangkan sebentar lagi. Okey, soalan dia dah bagi dah simple. Joyah warna hijau, jinab warna biru. Okey, so soalan minta sediakan FAA, FAM, akaun gaji dan tutup akaun berkenaan. 2 Roman, akaun semasa. 3 Roman, akaun pengasingan untung rugi. 4 akaun modal mengikut kaedah modal tetap. Dan yang kelima, penyanti kedudukan kewangan. Okey, jadi nampak macam banyak betul kan? Sebenarnya kan simple je. Sebenarnya kan dia sikit je. Jom kita tengok Pertamanya, kamu sediakan akaun-akaun yang disebut tu. Okey, yang ni dia kata 33577 kan. Dia tak semestinya lah 33577. Dia bergantung pada soalan. Tapi kalau perkongsi dia 2 orang, macam Joji dengan Joyah ni. Joji ni, Joyah dengan Jinab ni. Kebiasaannya kita pakai ni lah. 33577. Dia tak banyak pun. Dia sikit je. Dia punya item tu. Akaun dia je yang banyak. Okey, kita buka lah akaun faedah atas ambilan.
hutang modal, gaji rakan kongsi, akaun semasa Joyah, akaun semasa Gina, dengan akaun penghasilan untung rugi. Okey. Kita back balik tadi. Nampak ni, daripada 1 Roman, kamu dah selesai sampai 3 Roman. Semua akaun ni, FAA, FAM, akaun gaji, akaun semasa berkongsi dan akaun penghasilan untung rugi. 1 sampai 3 dalam satu muka surat saja. Muka surat dalam kertas kerja kamu tu lah. Buku soalan kamu. Buku latihan kamu tu. Ni lah, mengikut kaedah 33577. 33577. Akaun penghasilan ni dia dah duduk bawah kan. So kita tak kisahlah dia 7 ke 8 ke 9 ke. So dalam kertas buku kamu tu, buku latihan kamu tu, cukup ni 33577 ni cukup. Tapi kalau tak cukup, don't worry, tulis je lah kat sebelah. Jangan duk serabut kepala, okay? Alright, jom kita teruskan. Okay, langkah pertama dia kata kredit akaun faedah atas ambilan. Okay, debit akaun semasa. Alright, untuk kaedah ni kita pakai sistem catatan bergu. 1 debit, 1 kredit. Kalau kredit, debit. Kalau debit, kredit. Dia ada pasangan. Dia ada pasangan. Macam matahari dan bulan. Macam siang dan malam. Macam tu lah. Dia ada pasangan. Bergu. So, kita ambil dulu akaun ambilan. Kredit. Okay. Cikgu, kenapa faedah atas ambilan kredit? Okay. Kamu bayangkan, kamu berkongsi, kamu ambil ambilan. Berkongsi dengan perkongsian adalah satu benda yang berbeza. Perkongsi tu manfaat kepada kamu. Kalau perkongsian manfaat kepada perniagaan. Jadi, kalau kamu ambil barang dalam perniagaan, dia manfaat pada kamu. Dia tidak memanfaatkan pada perniagaan. So dia jadi faedah atas ambilan. Perniagaan mengenakan faedah kepada kamu. Okey. Okey, mana tadi? Okey, faedah atas ambilan. So bila perkongsi mengambil ambilan, perkongsian akan kenakan faedah. Jadi faedah itu adalah hasil bagi perkongsian. Sebab tu dia kredit. Barang baklih hasilkan kredit. Jadi pasangan dia belah debit lah. Dekat mana? Dekat akaun semasa. Tengok kepada perkongsi tu siapalah. Okey, jom kita tengok. Okey, tengok tu. Faedah atas ambilan si Joyah 300, Jinab 500. So kredit tadi kan. Akaun semasa Joyah 300, akaun semasa Jinab 500. So akaun semasa Joyah belah debit, nak tulis apa? Okey, kamu ambil daripada akaun faedah atas ambilan. So kita tulislah faedah atas ambilan 300. Akaun lepas tu ambil letak pula dekat akaun semasa Jinab. Joyah Jinab akaun semasa dia lain-lain. So ambil yang Jinab, letak kat belah debit 500. Okey, settle. Right, so settle. Okey, dia kata tutup akaun faedah atas ambilan. Sebab ada lagi tak faedah atas ambilan? Dah tak ada kan? Itu saja kan? 3 lajur je kan? Kita boleh tutup. Tutup dia simple je. Sebab dia ada kat belah kredit saja. So 800. Begitu je. Terus tulis itu bukan baki HB, tapi pengasingan untung rugi. So bawa turun bawah ke akaun pengasingan untung rugi terus. Ini masih yang kamu buat ni masih dalam buku kerja kamu yang satu muka surat tu saja. Okay. So bawa turun bawah. Faedah atas ambilan 800. Settle. Okay, next. Langkah yang seterusnya. Kita nak buat pula faedah atas modal. Okey, itu dia highlightkan faedah atas modal. Si Joyah 1,500, si Jinab 2,500. Apa ni faedah atas modal? Siapa yang dapat? Siapa yang bayar?
faedah atas modal ni perkongsian akan bagi kepada pekongsi. Sebagai faedah dia melaburlah dekat dalam perkongsian. Jadi bila perkongsian bagi kepada pekongsi, dia dah jadi belanja. That's why tu dekat langkah tu dia jadi debit. Dekat akaun faedah atau modal dia jadi debit sebab dia belanja perkongsian. Belanja bagi perkongsian. So akaun semasa Joyah 1,500, akaun semasa Jinap 2,500. Kalau rasa macam tak faham, pause sekejap. Apa cikgu cakap ni? Pause sekejap. Gitu Okay. So pasangan dia kat belah kredit akaun semasa. Joyah 1,500, Jinap kredit 2,500. Nak tulis apa? Tulislah faedah atau modal sebab kamu ambil dekat faedah atau modal. Kamu ambil kat akaun faedah atau modal. Next, tutup akaun faedah atau modal. Macam tadi juga, tambahkan sahaja dapat 4,000. 4,000. Lepas tu nak tulis apa? Bukan bagi HB tapi pengasingan untung rugi. Lepas tu bawa turun bawah dekat pengasingan untung rugi. Oleh kerana kat atas tu pengasingan untung rugi dekat akaun faedah atau modal tu kredit, bawa turun bawah dia jadi debit. Itu yang cikgu cakap tu bergu. Siang dan malam. Siang terang, malam gelap. Siang debit, malam kredit. Gitu contoh. Okay, settle. Next. Akaun gaji perkongsi. Okay. Akaun gaji perkongsi. Gaji perkongsi tu dia highlightkan. Gaji ni perkongsian bayar pada perkongsi. Perkongsian, perniagaan perkongsian ni kena bayar kepada perkongsi. Sebagai gaji dia dia urus syarikat kan. Okey, jadi gaji belanja. Sebab tu debit. So akaun gaji debit belah debit. Nak tulis apa? Akaun semasa Joyah, akaun semasa Jinap. Tu dah akaun semasa. Sebab angka tu kita ambil Joyah dengan Jinap. Kita tak ada tulis Joyah, tulis Jinap. Kita kena letak akaun semasa. Okey, pasangan dia dekat akaun semasa lah. Akaun gaji debit jadi akaun semasa kredit. Terbalik. Dia apa dia bergu. Okey, sekarang kita boleh tutup akaun gaji berkongsi. Jadilah 9,000. Bukan bagi HB tetapi pengasingan. Iya, pandai. Okey, lepas tu post lah kan ke akaun pengasingan untung rugi. Dekat gaji berkongsi tu kredit. So bawa ke bawah akaun pengasingan untung rugi tu jadi kamu pun dah macam Dora the Explorer. Kalau jawab lah. Okay, next. Habis sudah lah. Bolehlah kita tutup akaun pengasingan untung rugi kita. Nak tengok? Kita nak tutup dulu. Okay, kita tengok Belah kredit 30,800. Belah debit 13,000. So ada balance kongsi, ada balance untung sebab belah debit kurang. 30,000 tolak 13,000, 17,800 adalah untung yang boleh diagihkan pada Jinap dan Joyah. Dalam soalan dia kata agihan adalah sama rata. Sebab tu dia darabkan dengan 1/2 tu. So seorang dapatlah 8,900. Jinap dapat 8,900. Joyah pun dapat 9,900. Barulah sekarang akaun pengasingan untung rugi imbang. Okey. Dah tutup akaun pengasingan untung rugi. Kita dah dapat angka yang boleh kita bawa masuk ke akaun semasa. Okey, yang Joyah tadi 8,900 belah debit kerana untung. Kita bawa naik, terbalikkan letak kat belah kredit akaun semasa Joyah. Lepas tu kat akaun semasa Jinap pula juga belah kredit pengasingan untung rugi 8,900. Okey, sekarang dah nak habis dah ni. Ada sikit ada item yang seterusnya iaitu ambilan. Dengan ambilan tu dia bagi tahu tu. Si Joyah ambil 3,000, Jinap ambil 5,000. Okey, ambilan pun kita kena catat.
Ambilan kita kena catat dekat belah debit. Okey, catat je. Ambil je angka tu, catat. Okey, ini faedah atas pinjaman berkongsi pula. Joya 500, Jinab 200. Yang ni kita ambil saja, masukkan dalam akaun semasa masing-masing lah. Okey, so dekat soalan kat atas tu, kita dah ambil faedah atas modal, kita dah ambil faedah atas ambilan, kita dah ambil faedah atas pinjaman. Ambilan pun dah kita dah ambil, gaji berkongsi pun kita dah ambil, pengesahan untung rugi pun dah kira. So tinggal modal. Modal kita tak ambil lagi sebab kita tak buat lagi akaun modal. Okay, relax. Okay, so kita nak buat apa ni? Kita tutup lah akaun semasa kita. Dia akan cantik, dia akan imbang dengan jayanya. Oh no, dia tak imbang. Sorry dia tak imbang. Saya. Kita kena cari baki HB, bawa ke baki BB. Dan baki BB ni lah adalah baki BB ni lah adalah duit perkongsi di dalam perkongsian. Aset perkongsi dalam perkongsian. Okay, Joya pun gitulah. Tutup, dapatkan baki BB. Okay, last dah settle. Next 4 Roman, dia suruh buka akaun modal. Senang je akaun modal kan. Akaun modal kan equity pemilik, debit, kredit. So tulis je lah baki BB dia. Apa tak susah lah, macam biasa je lah. Dah siap lah. Okay, penyata kedudukan kewangan belah equity pemilik sahaja, dia cakap kan. So okay, itulah equity pemilik. Modal Joya, modal Jinab. Ni ambil dari mana? Ni ambil daripada yang nombor 4 tadi. Okay. Alright, lepas tu ambil pula daripada akaun semasa. Akaun semasa Jinab baki BB 10,100. Akaun Joya baki BB yang tu 12,600. Buat turun bawah. Okay, dah settle lah. Settle. Tak ada ambilan, tak ada tolak ambilan, tak ada tambah untung bersih. Kerana ambilan untung bersih tu adalah item dalam akaun semasa. Dan kita dah kira dalam akaun semasa. Settle. Dah habis lah. Itu je lah. Dah masuk soalan 2 lah. Okay. Sekejap. Tak boleh back lah. Kamu pause lah balik kat sebelah tu. Okay. So settle lah. Selamat mencuba.